Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan pengurusan kewangan lemah serta isu ketirisan menyebabkan hutang negara kini 1.5 trilion ringgit, iaitu 82% daripada KDNK. Beliau menjawab soalan berkenaan tahap hutang negara dikemukakan ahli Parlimen Taiping, Wong Kah Woh dalam sesi soal jawab Perdana Menteri di sidang Dewan Rakyat. Untuk laporan lanjut, kita bersama wartawan Umar Vati Ramayah di sidang Dewan Rakyat ataupun di Parlimen. Silakan. Terima kasih Fizi di studio dan ketika ini saya berada di Dewan Rakyat bagi mengikuti persidangan Parlimen yang membuka tirai semalam sebenarnya dengan titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Dan dengan titah beliau, titah baginda semalam, mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 secara rasminya membuka tirai. Dan penggal kali ini merupakan yang terakhir kepada yang baginda sebelum menamatkan giliran sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 30 Januari 2024 nanti. Dan hari ini menyaksikan hari pertama perbahasan dengan beberapa isu tentunya yang menjadi tumpuan, dan menariknya pada hari ini mesyuarat pertama penggal kedua Parlimen ke-15 bermula dengan sesi soal jawab Perdana Menteri yang dilaksanakan pada hari Selasa. Dan sesi soal jawab Perdana Menteri ini adalah antara pembaharuan yang dilaksanakan pada sesi Parlimen pada penggal kali ini, dan namun ketika ini sesi ini sebenarnya dilaksanakan secara ujian rintis di mana belum lagi dimaktubkan sebagai satu yang ditetapkan dalam perbahasan yang akan datang. Dan sesi itu sebenarnya akan bermula pada setiap hari Selasa, di mana akan bermula dengan pukul 10 hingga 10.30 pagi, di mana ia memberi laluan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjawab kesemua soalan yang dibangkitkan, termasuk semua ahli parlimen dan juga 74 ahli pembangkang. Dan sebenarnya soalan ini dihadkan kepada 3 soalan bagi membolehkan tempoh 30 minit dicapai, dan ini bermakna pada setiap hari Selasa, setiap minggu bermula dengan hari ini seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, bermula dari 10 hingga 10.30 kita akan mengikuti soal jawab Perdana Menteri yang akan dijawab oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Dan bagi hari Khamis pula ditetapkan untuk menteri menjawab soalan yang akan dikemukakan oleh ahli-ahli parlimen dari jam pukul 10.30 dan ke atas. Langkah ini sebenarnya mencontohi amalan Parlimen United Kingdom, di mana dia membuka peluang kepada semua ahli parlimen untuk bertanya soalan kepada Perdana Menteri. Itu satu, dan berbalik kepada sesi soal jawab Perdana Menteri hari ini, ahli parlimen Taiping Wong Kah Woh meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri untuk menyatakan kedudukan kewangan ataupun hutang negara terkini dan apa punca kenaikan soal hutang negara itu soalan asal yang dikemukakan. Pun begitu, ada soalan tambahan yang dikemukakan oleh beliau yang juga ahli parlimen Taiping, di mana beliau meminta Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjelaskan sama ada kerajaan akan memperkenalkan cukai tambahan ekoran daripada hutang yang ditanggung oleh negara pada ketiga ini. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan memberi jaminan bahawa kerajaan tidak akan mengenakan sebarang cukai seperti tidak akan memperkenalkan semula cukai GST atau cukai baru yang lain bagi meningkatkan pendapatan negara bagi membantu pembayaran hutang negara yang mencecah kira-kira 1.5 trilion pada ketiga ini. Dan kita dengarkan sedutan daripada beliau sebentar tadi. Betul ya, betul. Kita tidak bercadang untuk memperkenalkan GST ataupun cukai yang kepenggunaan berasas luas, iaitu broad-based consumption tax. Yang kita akan perketatkan adalah pengurangan subsidi bagi golongan kaya seperti mana dilakukan dalam isu subsidi elektrik. Seperti mana saya jelaskan di Dewan ini dalam sesi yang lalu, walaupun ada keputusan kerajaan sebelum ini untuk menaikkan tarif elektrik, kerajaan sekarang telah membatalkan cadangan itu dan mengenakan hanya kepada golongan T20, iaitu MNCs dan syarikat besar, melainkan syarikat yang melibatkan diri dalam isu food security. Ada beberapa langkah lain yang kita kenakan dalam konteks penekanan yang sama. Umpamanya, subsidi diesel itu tahun
2022 adalah 20 bilion ringgit. Tetapi dalam kajian Ketua Audit Negara dan lain-lain, separuh daripada volum itu telah dijual melalui stesen minyak. Maknanya kalau kita boleh selamatkan 5-6 bilion daripada ketirisan itu, dia akan membantu. Itu tadi apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar sebentar tadi, dan sementara itu menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kuala Kangsar Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid yang berkaitan dengan perincian berbentuk bantuan yang akan diberikan kerajaan kepada Turki dan barat laut Syria susulan daripada gempa bumi kuat yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri ada memberitahu bahawa beliau sedang mempertimbangkan untuk bertolak ke negara itu mungkin kemungkinan malam ini, dan kita dengarkan semula apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Anwar sebentar tadi. Saya diminta oleh Presiden kalau boleh untuk segera ke sana untuk memberikan support moral, dan saya sedang menimbangkan sama ada terpaksa bertolak malam ini untuk ke Turki untuk menunjukkan sokongan kita kerana beberapa pemimpin negara telah sampai, dan Presiden Tayyip Erdogan telah meminta kalau boleh saya sampai secara peribadi di sana. Dan berbalik kepada soalan asas yang dikemukakan oleh Ahli Parlimen Kuala Kangsar sebentar tadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim memberitahu setakat ini 4 juta ringgit sudah dibelanjakan untuk misi pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di Turki, dan sementara itu sebenarnya kos penerbangan untuk membawa pasukan penyelamat itu sebenarnya ditanggung oleh kerajaan Turki sepenuhnya, dan setakat ini 20 juta ringgit telah pun dikumpulkan oleh syarikat-syarikat tempatan, termasuk 1 juta USD disumbangkan oleh kerajaan Malaysia, sementara 1 juta USD lagi disumbangkan oleh Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar. Dan sebenarnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ada memaklum bahawa 2 pasukan SMART ini sudah pun bertolak ke negara berkenaan bagi membantu misi mencari dan menyelamat mangsa gempa bumi, sementara satu lagi pasukan akan bertolak malam ini. Dan sementara itu, selain daripada soalan-soalan yang dikemukakan kepada Perdana Menteri, terdapat juga soalan-soalan kepada menteri di mana Ahli Parlimen Tawau Loh Swee Fui meminta ada satu lagi soalan yang sebenarnya dikemukakan kepada Perdana Menteri selain 2 soalan yang sebentar tadi, di mana Ahli Parlimen Tawau Loh Swee Fui meminta Perdana Menteri untuk menyatakan apa strategi penambahbaikan dan fokus utama kepada kerajaan melalui SPRM untuk memastikan penyiasatan kes-kes rasuah mendatangkan impak yang besar dan kesan yang nyata untuk mencapai agenda yang digariskan sekaligus memulihkan imej negara di peringkat antarabangsa. Itu 3 soalan yang dikemukakan kepada Perdana Menteri hari ini. Dan pada sesi pertanyaan menteri pula, Ahli Parlimen Wangsa Maju Zahir Hassan meminta Menteri Komunikasi dan Digital menyatakan apa dasar jangka pendek, pertengahan dan juga panjang kementerian tersebut terhadap aplikasi seperti TikTok yang mempunyai kebaikan tetapi pada masa yang sama telah disalahgunakan sehingga mempengaruhi minda dan kanak-kanak sehingga orang dewasa sendiri berpotensi untuk menjejaskan perpaduan rakyat. Dan saya kira itu saja perkongsian saya dari Dewan Rakyat pada ketiga ini. Saya akan lebih dengan dalam perincian seterusnya dalam Astro Awani dan astroawani.com dan juga bulletin-bulletin yang seterusnya. Terima kasih dan berbalik ke studio. Baik, terima kasih Umawati Ramayah langsung dari Dewan Rakyat.